Tak lagi. Hak duk buat kerja haram no. Sekali aja jadi anak. Maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Dia nak tunjuk tanda-tanda kebesaran dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata telah menyebutkan hadis ini oleh Al-Arif Billah Sayyidina Abdullah ibn Abdullah Al-Haddad. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membelanjakan oleh seorang laki-laki atas ahlinya, maka iaitu sedekah. Ini dalam agama, kita belanja untuk anak kita tu, kita bagi duit sekolah tu, pahala dia, pahala sedekah. Sedekah tu. Dan bahawa seorang laki-laki sesungguhnya diberi pahala di dalam belanja itu sekaliannya. Setiap sen duit dia bagi dekat anak dia untuk kebaikan, pahala. Kan? Seperti mana setiap sen duit yang dia bagi dekat anak dia untuk buat dosa, itu dosa. Anak dia main kat dia, Pak, minta RM50. Dia kata, nak buat apa? Mereka ajak pergi pesta. Api ambil dalam tali pinggang Mekah tu. Oh, dia jawab, Pak, RM50. Minta apa macam penyamun. Pak, RM50. Nak pergi mana? Pesta. Jawab. Jujur dia dengan pak dia. Sebab dia tahu pak dia pun jalan tu juga. Pesta. Dia kata, pak dia pun ambil dalam tali pinggang Mekah. Tali pinggang Mekah. Tu dia punya buka. Berak tarik. Dia kata, Pak, ambil 70. Minta 50. Permohonan 50 approve. Diluluskan. Kebas 70. Pak, ambil 70. Lagu tu wahang. Tu tengok koyak minyak motor periang-periang pada habis. Setiap sen dia bagi dekat anak dia untuk buat maksiat, untuk buat dosa, untuk buat benda-benda yang tidak mendatangkan pahala, bapaknya menanggung dosa. Bapak dia menanggung dosa. Sehinggalah mengangkat satu suap kepada mulut isterinya, itu pun diberi pahala. Itu dia faedah orang yang kahwin ni. Kita pergi kerja, cari makan, bawa balik mai rezeki. Semulut kita buh dalam mulut bini kita makanan. Semulut kita buh dalam mulut anak-anak kita makanan. Semulut itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berkata oleh Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, padahal ia serta sahabatnya di dalam perang sabilillah. Dengan katanya, adakah kamu tahu akan amal yang terlebih afdal daripada amal yang kamu di dalamnya? Ibnul Mubarak satu hari dalam perang sabilillah. Dia dalam rombongan, dalam kumpulan tentera nak pergi perang, dia tanya kawan-kawan dia. Dia kata, hampa tahu dah, apakah amalan yang lebih baik daripada yang kita duk buat lah? Kita lah ni tentera nak pergi berperang sabilillah. Pahala cukup besar ni. Tapi hampa tahu dah, apakah amalan yang lebih besar pahala daripada ni? Maka kata mereka itu, tiada kami tahu akan yang demikian itu. Maka kata Ibnul Mubarak, aku tahu akan yang demikian itu. Iaitu seorang laki-laki yang memeliharakan daripada kejahatan. Padahal mempunyai kepapaan, maka berdiri dia daripada tidurnya pada malam. Maka melihat ia akan beberapa anaknya yang kecil. Padahal ia tidur terbuka sekalian tubuh mereka itu. Maka menutupi ia akan mereka itu. Dan diselimutnya akan mereka itu dengan kainnya. Maka amalnya itu terlebih afdal daripada amal yang kita kerjakan di dalamnya itu. Itu dia Ibnul Mubarak cerita. Dia kata, aku dengar Nabi berita. Nabi kata, amal yang paling besar pahalanya kepada orang laki-laki ialah tengah-tengah malam bangkit, pergi bilik anak, pergi tengok anak tidur. Kalau sekiranya anak-anak yang duduk tidur tu selimutnya terbuka, kita ambil kain selimut mereka, itu pahala cukup besar di sisi Allah kepada mana-mana bapa yang sanggup melakukannya. Apa dia yang dia nak abang di sebalik perbuatan ni? Apa dia? Dia nak abakkan kita kasih sayang dan tanggungjawab. Bapa yang ambil berat tentang anak dia sampai macam tu. Duk tidur malam ni, pukul 3, pukul 4 jaga. Terjaga sambil-sambil nak bangkit ambil ayat semayang sunat tu, jalan pergi bilik anak duk tidur. Buka pintu, tengok anak. Tengok, itu amanah Allah bagi dekat kita. Tengok dia duk tidur.
Kalau kain selimut dia sampai di kaki, ambil kain gebang selimut tu, selimut dia elok-elok. Tindakan kita bangkit di tengah malam, korbankan masa tidur, kerana nak tunjuk sayang dan bertanggungjawabnya kita pada anak, disediakan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnul Mubarak, lebih besar daripada pahala kita pergi berjihad pada jalan Allah. Mana kita faham di sebaliknya, kalau sekiranya kita keluar berjihad pada jalan Allah, sedangkan anak-anak kita tinggal tunggang langgang, ilmunya tak tahu ke mana, akhlaknya tak tahu jadi apa, kita berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar duk pergi ceramah, pergi duk mengajak kitab mata, yang anak-anak di rumah kalang pukang. Pergi duk bercakap tentang pendidikan anak-anak, pergi duk bercakap tentang suruh anak-anak semayang, anak kita sendiri di rumah kita tak pastikan dia semayang. Betapa besarnya dosa kita di depan Allah. Betapa susahnya kita nak jawab di depan Allah, kerana cuainya kita daripada menunaikan tanggungjawab kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa baik sembahyangnya dan banyak ayalnya. Ayal, yakni banyak isteri dan anaknya. Okay. Dia kata di sini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang baik sembahyangnya, dia ni orang kuat sembahyang. Bukan sahaja dia orang kuat sembahyang, bahkan dia orang yang ada isteri dan anak yang ramai. Dia kuat sembahyang dan dia juga satu orang manusia, anak ramai. Dan sedikit hartanya. Nampak tak? Orang miskin. Orang miskin, anak ramai. Selalu begitu, no? Kita duk tengok dalam masyarakat kita, selalu begitu. Hak miskin ni, hak pendapatan 200, 300 sebulan ni, anak merenyut. Punya ramai anak. Hak mana yang bagus-bagus, anak seorang. Anak 2 orang. Anak 3 orang. Kan? Kita kadang duk tengok, Tuhan kalau dia alih cantik. Jangan kata dulu. Kalau dia alih cantik lah, hak kaya ni mau bagi anak ramai. Hak miskin ni mau bagi anak kurang. Dah, dia jadi lebih. Kebanyakannya kita duk tengok macam tu. Maka di sini dia nak beritahu, kata Nabi SAW nak cerita tentang satu orang manusia. Dia ni anak ramai, hartanya sikit, dia orang miskin dan dia kuat semayang. Dan tiada mengumpat dia akan Islam. Dia orang miskin, anak ramai, kuat semayang, jaga lidah dia, tak bercakap lebih kurang dekat Islam. Ada juga miskin, tapi bercakap, kata ke Islam ni sampai kita berasa sakit, sampai korak perut. Dengar? Bercakap di kedai kopi tu, ya Allah, kita pun satu macam dengar. Dia kata ni puak-puak ni, ustaz-ustaz ni. Orang duk bercakap tentang masalah sosial, dia duk abang kata kita kena latih anak-anak kita dengan adab-adab lah. Dia kata nak makan suruh baca doa, so nak masuk jamban suruh baca doa. Dia kata ni apa semua ni, tak faham ke orang duk bercakap apa? Ada orang timbang gitu. Dia kata doa ni tak ada kaitan nak membentuk manusia ni jadi orang baik. Tak ada kaitan doa ni. Dia duk fikir dengan logik akal dia. Nak masuk jamban baca doa. Dia kata apa ni? Dia kata nak masuk jamban baca doa apa? Walhal itu sunnah Nabi. Walhal itu sunnah Nabi. Nak masuk dalam jamban tu baca doa, langkah kaki kiri, sunat ambil kain sebai atas kepala, tutup atas kepala. Itu sunnah Nabi. Nabi suruh buat. Kalau sekiranya kita buat sunnah Nabi dengan niat ikut sunnah Nabi, Nabi tunjuk sayang. Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk sayang daripada kita. Dia jadikan kita seorang baik. Tapi dah, dia tak nampak yang tu. Dia bercakap lebih kurang. Dia hina pula sunnah Nabi dan anjuran yang dibuat oleh orang-orang yang sayang kepada Nabi. Sayang. Cukup kesian orang-orang yang macam ni. Dia menggunakan lidah yang Allah bagi dekat dia, mengumpat tentang Islam. Nescaya adalah ia serta aku di dalam syurga seperti 2 jari tangan ini. Dan mengisyaratkan ia dengan telunjuknya dan jari tengahnya. Nabi SAW cerita, dia kata kalaulah seorang manusia tu, dia ada anak ramai, dia miskin, dia kuat semayang, dan dia jaga lidah dia, tak bercakap lebih kurang, hina Islam dan sebagainya, maka manusia yang macam ni, esok masuk surga.